Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so kita dah terangkan dua jenis falsafah pemasaran ataupun kita panggil juga sebagai konsep pemasaran. Okay, iaitu yang we had gone through, that is production concept and product concept. Alright, okay, so in the product concept kita dah terangkan tadi. Kita buat produk yang berprestasi tinggi, kita dah hias produk kita cantik-cantik, dah habis inovasi, dah habis canggih dah, tengok-tengok barang tak dijual juga. Kenapa? Harga mahal? Mungkin, okay. So, macam mana nak jual ni? Kita tak kisahlah kenapa. Tapi yang penting sekarang, nak kena jual. Okay, so, maka mungkin pemasar-pemasar akan beralih kepada selling concept. Okay, they will change to or practice selling concept in order to sell their product. Okay, in order to make sure that the product is being accepted by the consumers. Okay, nampak orang ni? Okay, so dia adalah menggambarkan salesman. Okay, so tu adalah selling concept. Okay, salesman buat apa? Kita tengok dulu ya. Okay, selling concept assume that consumers will not buy enough without a large-scale selling and promotion effort. Okay, dia mengandaikan pengguna tidak akan beli dengan banyak ataupun beli dengan mencukupi untuk kita sebagai penjual tanpa usaha-usaha penjualan dan promosi yang tinggi. Okay, so in other words that the consumer will only buy, consumer hanya akan membeli sekiranya kita suruh dia beli. Okay, itu kata lain, consumer hanya akan beli sekiranya kita suruh dia beli dengan membuat promosi dan usaha-usaha pemasaran yang kuat. Okay, itu adalah selling concept. Maka dia memfokuskan kepada usaha-usaha penjualan lah. Okay, usaha-usaha penjualan ni tak boleh disamakan dengan pemasaran yang sebenarnya. Okay, usaha-usaha penjualan ni usaha-usaha jualan ni adalah kita panggil sebagai push marketing. Okay, dia adalah satu kaedah keras ya, yang it's not really marketing. Okay, dia adalah hanya untuk jualan. Okay, jualan is not really marketing. Okay, so dia jangan usaha jual, dia cari pengguna, dia terangkan produk benefits. Okay, so dia buat promosi, dia bagi diskaun dan sebagainya. Okay, so whatever like the salesman do, okay, biasanya is kind of pushy kan. Okay, so mainly salesman yang banyak gunakan salesman tu adalah selling concept. Sebab apa dia menekankan kepada usaha-usaha penjualan? Sebab dia mengandaikan pengguna hanya akan beli jika kita membuat usaha-usaha jualan dan promosinya kuat. Okay, so tu adalah selling concept. Okay, jadi awak suka ke? Okay, kalau jurujual kejar awak, okay, cari awak, promo dekat awak macam-macam, cakap tak bagi awak jalan, suka? Okay, biasanya tak suka lah kan. Okay, secara asasnya tak suka kan. Okay, in fact kalau awak nampak salesman, sales girl, awak lari, betul tak? Okay, konon-konon tak nampak, isn't it? Okay, so tu adalah selling concept. Okay, maksudnya walaupun kita dah gunakan usaha-usaha promosi dan usaha-usaha jualan yang kuat, barang masih tak terjual. Jadi macam mana? Okay, apa patut kita buat? Okay, what should we do? Hence, okay, para pemasar, okay, so produk konsep pun tak terjual, selling konsep pun tak terjual. Okay, so pemasar timbul idea untuk mewujudkan marketing konsep. Okay, jadi apa dia marketing konsep? Marketing konsep mengandaikan organisasi hanya akan berjaya sekiranya mereka memahami keperluan dan kehendak sasaran pasaran. Okay, the marketing concept assume that organization success depends on understanding customer needs and wants of target market. The first, dia kena ada target market.
Lepas tu dia memenuhi keperluan dan kehendak target market tersebut. Okay, so dia tak main sasar je, right? Dia kena faham dulu apa keperluan dan kehendak pengguna, dan kemudian dia akan sesuaikan strateginya bergantung kepada keperluan dan kehendak pengguna. Okay, so maksudnya fokus dia adalah memuaskan keperluan dan kehendak sasaran pasaran mereka. Sebab tu, kalau kita tengok semula kepada definasi yang kita cakap awal-awal tadi, okay, so dia bukan saja satu proses temu-temu, satu proses sosial, okay, tapi dia adalah satu proses yang berkaitan dengan pengguna dan membentuk hubungan yang sangat rapat dengan pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Okay, so sebab itulah, okay, ini adalah satu definisi yang baru untuk pemasaran. Okay, bukan setakat nak jual barang sahaja, okay, tapi juga memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, so tu adalah dikatakan sebagai marketing konsep. Okay, di sini menerangkan dengan lebih lanjut perbezaan antara selling konsep dan marketing konsep, okay, supaya awak lebih faham lah, okay, perbezaan antara jualan dan pemasaran. Okay, okay, kalau konsep jualan tadi, okay, kita dah katakan dia push, ya, okay, dia push, okay, dia buat produk, lepas tu dia cuba jual. Okay, so dia buat produk dulu. Okay, so permulaannya dia adalah di kilang, okay, ataupun di syarikat tu sendiri. Okay, this is the starting point. Okay, permulaan dia di kilang. Lepas tu dia buat produk dia, kan. Okay, dia buat produk, okay, dia ikut suka hati dia nak keluarkan apa. Okay, so dia buat produk berdasarkan apa yang dia nak buat. Alright. Okay, lepas tu, okay, so lepas dia buat produk ikut shop sendiri dia, okay, barangan tu dia cuba buat promosi jualan. Okay, so dia cuba jual barang tersebut, dan bila barang terjual, dia dapat keuntungan melalui kuantiti barangan yang terjual tersebut. Okay, macam awak lah, okay, orang push, macam mana awak nak get rid of them. Okay, so awak beli je lah, kan. Alamak, dia tak nak lari, dia tak bagi aku balik, dia tangkap aku ke whatever, kan. Okay, so awak pun nak get rid of the salesman, awak pun beli, isn't it? Tapi awak happy ke? Entah mana barang tu awak campakkan, okay, awak tak happy pun, right? Okay, so itu adalah selling concept. Okay, ini berbeza dengan marketing concept. Kalau tadi selling concept, dia bermula daripada kilang. Okay, orang owner tu ataupun founder tu, okay, dia buat barang ikut suka hati dia je, ikut shop sendiri dia je. Okay, dia tak tanya pun orang, kau nak apa, right? Okay, so but in marketing concept, the starting point is the market. Okay, so erti kata lain, ia bermula daripada pasaran. Okay, pasaran tu maksudnya pengguna lah. Okay, siapa yang nak beli. Okay, apa yang ada di sekitar kita yang di pasaran ni. Okay, apa yang ada dijual, apa pengguna suka, apa pengguna tak suka. Alright. Okay, dan kemudian dia memfokus kepada keperluan pengguna. Okay, so dia buat produk bergantung kepada keperluan pengguna. Okay, dia lihat, dia fahami keperluan pengguna dan dia akan menggunakan 4P yang kita sebut tadi. 4P iaitu dia membuat sesuatu produk, meletakkan harga, menempatkan barangan dia, dan juga membuat promosi. Okay, menggabungkan keempat-empat strategi dengan baik, dan seterusnya dia akan mendapat profit daripada customer satisfaction. Okay, why? Customer being satisfied because the 4Ps, okay, the marketing strategy are based on the needs of the customer. Okay, so semua strategi-strategi pemasaran dia adalah bergantung kepada customer. So the customer are being
satisfied. Okay, so when the customer being satisfied, they will buy again and again and again. Okay, not only they will buy again and again, but they will also tell others that this product is good. I am very satisfied with this product. So you better buy it as well, kan? Okay, so dia akan ada word of mouth lah. Okay, so kalau bagi customer-customer yang satisfied. Okay, so itu adalah konsep pemasaran yang mana tumpuan adalah kepada memahami keperluan dan kehendak pengguna, dan semua strategi bergantung kepada keperluan dan kehendak pengguna, dan seterusnya pengguna berpuas hati dan teruskan pembelian dari hari ke hari. Okay, dan juga cerita pada orang lain sebab dia sangat gembira dengan dia punya produk.